RTM terus unggul, sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Rabu 2 Februari 2022. Saya Syahril Sarafudin. Dan saya Laurendra Fiona Bennett Baitan. Berikut paparan utama malam ini. Aliran trafik tinggi di Lebuh Raya Utama sejak petang. Lebih setengah juta kanak-kanak telah daftar dapatkan vaksin Pfizer. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama perlahan pada sebelah petang berikutan orang ramai mula pulang ke ibu kota selepas meraihkan sambutan Tahun Baru Cina. Jurucakap PLAS Malaysia Berhad berkata, aliran trafik dari utara dilapor perlahan bermula dari Sungai Petani Kedah ke Bertam Pulau Pinang dan Juru ke Bukit Tambun. Aliran trafik dari arah utara menghala ke Selatan Plaza Tol Juru menunjukkan pola kesesakan berat bermula 11.30 pagi. Kesesakan sepanjang hampir 30 km dari Perai sehingga Jawi itu dipercayai berpunca dari peningkatan jumlah kenderaan pengguna yang pulang ke destinasi masing-masing selepas cuti perayaan Tahun Baru Cina berakhir. PLAS menjangkakan peningkatan berterusan jumlah kenderaan dari arah tersebut sepanjang hari ini. Bagaimanapun dari arah bertentangan, aliran trafik berada dalam keadaan lancar dan terkawal. Sementara itu, di Plaza Tol Ipoh Selatan pula, pergerakan perlahan berlaku terutama di kawasan Mendaki serta lokasi yang terlibat dengan kemalangan. Terdahulu berlaku kejadian kemalangan di kilometer 288.3 membabitkan dua kenderaan sehingga menyebabkan kesesakan sepanjang 8 km di laluan Ipoh ke Gopeng. Meskipun kerja pengalihan telah dilakukan, namun kesesakan masih berlaku disebabkan peningkatan jumlah kenderaan. Selain Ipoh Gopeng, trafik turut perlahan dari Bandar Baharu ke Bukit Merah, Cangkat Jering ke Bukit Gantang dan Terowong Menora menghala ke selatan serta Tapah ke Sungai. Keadaan ini dijangka berlarutan hingga malam ini. Dalam pada itu, penguatkuasaan OPS Selamat 17 sempena Tahun Baru Cina yang dilaksana hingga Ahad ini akan dipertingkat. Tindakan itu penting memandangkan masih ada pengguna yang ingkar peraturan lalu lintas terutama memandu melebihi had laju. Apabila kita berada di jalan raya, akan dipantau oleh petugas-petugas trafik dari di lebuh raya, di jalan negeri, jalan persekutuan oleh trafik. Setentukan kita memberikan kerjasama dan pandulah secara berhemah semasa OPS Selamat ini. Konsep kita nak mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Fokus operasi juga tertumpu kepada pemantauan di kawasan kediaman penduduk bagi membenteras jenayah pecah rumah. Baik, cuti Tahun Baru Cina juga membolehkan sektor pelancongan kembali hidup dengan kehadiran orang ramai. Tidak terkecuali ikon untuk aktiviti beriadah iaitu Zoo Negara yang sebelum ini sepi. Kehadiran pengunjung ternyata merancakkan lagi taman haiwan berkenaan. Laporan wartawan Fahmi Zaidi. Saya suka datang dekat zoo sebab saya suka tengok haiwan macam-macam dekat zoo ini. Saya suka datang Zoo Negara. Zoo Negara best! Sambutan menggalakkan ini selepas orang ramai mengambil peluang untuk mengubat rindu berkunjung di taman haiwan berkenaan. Okay, yang pertamanya kita untuk mengisi masa untuk dengan anak-anak lah. Kebetulan cuti panjang ni, yang mana kita dapat luangkan masa dengan anak-anak untuk sama-sama melihat haiwan-haiwan yang berada di Zoo Negara ni lah. Sebab cuti, hari cuti kan, kita nak jalan-jalan. Lama dah tak keluar rumah. Lepas saya MCO, tu bawa family semua jalan-jalan lah. Actually sebab CNY kan, Chinese New Year, so kita ada 2 hari ni cuti, so bawa anak-anak datang sini lah. Actually ni first time juga saya datang dengan anak saya.
Bagi sesetengah pengunjung, selain beriadah, kunjungan mereka ke zoo negara bersama keluarga adalah untuk menyokong pembukaan semula taman haiwan itu. Satu, saya datang ke zoo negara ni sebab nak bawa budak-budak ni lah. Budak-budak ni teringin sangat nak pergi zoo. Lepas tu cuti sekolah, ambil kesempatan bawa budak-budak. Dia orang teringin sangat nak tengok binatang-binatang dalam zoo negara lah. Lagi satu pun di zoo negara dalam masa PKP pun kita nak bantu dia orang untuk jana income juga. So kita datang ni memang nak tengok semua binatang-binatang, especially panda dekat sini. Saya sendiri pun tak nak tengok panda ni. So first time nak tengok, bawa semua family tengok pasal panda juga. So salah satu sebab kita datang zoo negara lah. Saya rasa bersyukur sangat sebab kita sama-sama dapat menyumbang kembali kepada keadaan yang lebih sempurna untuk haiwan-haiwan, dan juga kita secara tak langsung dengan kedatangan kami semua kat sini, kita dapat menyumbang kepada kesinambungan kehidupan haiwan kat sini. Merupakan ikon riadah negara sejak tahun 1963, Zoo Negara amat sesuai dijadikan lokasi bagi membawa anak-anak beriadah. Selain daripada pameran haiwan, di sini juga terdapat pelbagai jenis aktiviti yang boleh dilakukan, termasuklah pertunjukan haiwan dan juga aktiviti memancing. Dengan adanya sambutan daripada orang ramai ini, pastinya memberi sinar baharu kepada Zoo Negara yang turut sama terjejas ketika pandemik melanda negara. Ini sekaligus memastikan kesejahteraan haiwan terus terpelihara. Fahmi Zaidi, Berita RTM. Baik, esok pelancaran dos vaksin untuk kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun menerusi program imunisasi COVID-19 untuk kanak-kanak PIC Kids akan bermula di hospital dan pusat vaksin bersepadu Lembah Kelang. Dan setakat semalam, 517,107 kanak-kanak telah didaftarkan oleh ibu bapa mereka untuk menerima vaksin Pfizer. Menteri Kesihatan Hari Jamaluddin menerusi Twitternya berkata, perkembangan itu permulaan yang baik dan kementerian akan terus menyampaikan maklumat mengenai faedah mendapatkan suntikan vaksinasi. Mengulas lanjut angka berkenaan merangkumi kira-kira 15% daripada jumlah keseluruhan kohort 3.6 juta kanak-kanak. Beliau berharap hampir separuh daripada kanak-kanak di Malaysia akan mendapatkan suntikan vaksin menjelang akhir bulan ini. Ke arah itu, pasukan petugas khas imunisasi COVID-19 untuk kanak-kanak CITFC di bawah pengawasan timbalannya Datuk Dr. Nur Azmi Khazali akan terus bekerja keras bersama-sama Kementerian Pendidikan. Pautan bagi tempahan PIC Kids telah dimuat naik berdasarkan tarikh pendaftaran dan ibu bapa yang tidak menerima pautan akan mendapatkannya tidak lama lagi. Langkah intervensi kerajaan telah menetapkan harga runcit bagi ayam standard pada RM8.90 yang berkuat kuasa Sabtu ini hingga 5 Jun. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, ia sekaligus menjamin kestabilan harga ayam dan harga makanan berkaitan. Sekiranya tiada langkah berkenaan, harga runcit ayam di pasaran pada masa ini akan melebihi RM10 sekilogram susulan peningkatan kos penternakan ayam sebanyak 70%. Isnin lepas, Perdana Menteri mengumumkan harga runcit maksimum bagi ayam standard dikurangkan sebanyak 20 sen kepada RM8.90 daripada harga siling RM9.10 yang ditetapkan selepas mempengerusikan mesyuarat khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara. Harga siling runcit ayam bagi Labuan, Sabah dan Sarawak pula akan dibuat berdasarkan lokasi. Sementara itu, Persatuan Peruncit Bumiputera BRO menyambut baik keputusan kerajaan yang terus komited menyelesaikan isu bekalan dan pengeluaran makanan khususnya bagi ayam dan telur. Menurut Presidennya Datuk Amir Ali Maidin, pihaknya turut menzahirkan penghargaan di atas keputusan membuka permit import ayam kepada semua pemegang permit kelulusan AP. Ia termasuk pembukaan AP bagi pengusaha-pengusaha pasar raya besar. Bagi memastikan peternak-peternak ayam tempatan kekal berdaya saing, BRO mengharapkan kerajaan akan terus memastikan langkah intervensi atau pemberian subsidi yang saksama kepada mereka dapat dimuktamadkan segera. Kesungguhan yang ditunjukkan pentadbiran Perdana Menteri jelas menyatakan keseriusan menangani isu kenaikan harga barangan yang sedang berlaku di peringkat global.
Baik, ini pula mengenai kekurangan bekalan minyak masak dan telur ayam yang didakwa berlaku di beberapa negeri. Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Azman Adam berkata hal itu mungkin berlaku disebabkan beberapa faktor. Antaranya pembukaan semula sektor ekonomi dan aktiviti pembelian berskala besar untuk diagihkan kepada penduduk terjejas banjir baru-baru ini. Bagaimanapun, beliau berkata pihaknya akan terus memantau keadaan itu bagi memastikan bekalan mencukupi. Dalam masa yang sama, memastikan tiada penyelewengan berlaku. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama mengambil pendekatan tidak akan mencampuri siasatan melibatkan isu pengurusan dan operasi tabung haji. Menterinya Idris Ahmad berkata pihaknya memberi kepercayaan penuh terhadap Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi menyiasat isu berkenaan. Ujar beliau masih terlalu awal untuk memperincikan keputusan siasatan tersebut. RCI berkenaan telah memulakan tugas dengan mengadakan mesyuarat pertama Rabu lepas. Independen, sebab tu mereka yang terlibat juga ialah mereka yang terdiri dari kalangan mereka yang kita anggap sebagai mempunyai ada otoriti dan ada integriti dan mempunyai kepercayaan di kalangan masyarakat awam yang baik. Kita tak mencampur, kita hanyalah senarai nama tu kita pergi daripada Tuan Agong telah memberikan tauliah, maka kita memberikan kebebasan kepada mereka untuk melakukan apa saja dalam soal RCI ini. Pada 14 Julai tahun lepas, kerajaan bersetuju menubuhkan RCI di bawah Akta Suruhanjaya Siasatan 1950 Akta 119 bagi menyiasat isu-isu berkaitan tabung haji. Beliau ditemui pada majlis penyampaian sumbangan skuad Musaadah Keluarga Malaysia kepada penduduk terjejas ribut di Ipoh. Pengamal media bertanggungjawab mendukung prinsip berita yang tepat dan beretika sepanjang masa sekaligus meningkatkan integriti media itu sendiri. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa menegaskan pihaknya menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM banyak menerima aduan mengenai pengamal media sama ada melibatkan media konvensional, media dalam talian serta media sosial yang sewenang-wenangnya melanggar etika dan undang-undang negara. Beliau percaya semua pengamal media mempunyai keupayaan untuk membuat penilaian sendiri dan kekuatan moral untuk sentiasa mematuhi undang-undang dan menjaga etika kewartawanan. Meskipun kerajaan amat menghormati prinsip kebebasan media, namun semua pihak mestilah mempunyai kebertanggungjawaban dalam pemberitaan dan laporan yang disiarkan. Pelaporan yang melanggar hak orang lain atau melanggar undang-undang tidak seharusnya berlaku dan mestilah dielakkan kerana ia boleh mengakibatkan pihak media berdepan tindakan sivil atau tindakan undang-undang di bawah kanun keseksaan. Muflis di usia muda elak biar papa asalkan bergaya. Laporannya seketika nanti. Isu muflis terutama dalam kalangan generasi muda semakin membimbangkan. Kurangnya kemahiran mengurus kewangan dilihat antara faktor penyumbang sekaligus membawa kepada peningkatan kes penipuan akibat mudah terpedaya dengan keuntungan berganda. Bersama wartawan Gibraltar Robert bagi mengupas isu yang menjejaskan kelangsungan hidup generasi muda masa kini. Statistik menunjukkan dari tahun 2017 hingga 2021 seramai 59,974 individu telah diisytihar muflis dan daripada jumlah itu seramai 36,173 individu berusia bawah 44 tahun mewakili 60.3%. Kebanyakan kes terdiri daripada pinjaman peribadi, pinjaman perniagaan, sewa beli kenderaan, perumahan dan kad kredit. Statistik membimbangkan ini membuktikan perlunya ilmu pengurusan keuangan diterapkan dalam kalangan masyarakat khususnya golongan belia. Daripada kita menunggu untuk dapat sesuatu yang kita ingin sangat, kita berhutang untuk mendapatkan sesuatu barang itu sekarang juga. So immediate gratification. Tidak mahu menunggu lama untuk menabung dan seterusnya membeli secara wang tunai.
Ceteknya ilmu pengurusan keuangan juga menjadi punca seseorang mudah terpedaya menjadi mangsa skam atau penipuan keuangan. Tahun lalu, PDRM merekodkan lebih 1,585 kes penipuan Macau scam membabitkan kerugian berjumlah 580.88 juta ringgit. Perlu lazim kes melibatkan penyemaran bank, pinjaman tidak wujud, pelaburan haram, e-dagang, akaun keldai dan manipulasi akaun bank serta kad ATM. Berbagai produk packaging yang mereka buat untuk menipu rakyat di luar sana, mengambil wang anda yang anda bertahun-tahun menunggu untuk dapat wang yang sebegitu banyak. Contohnya bagi mereka yang baru dapat EPF, baru dapat gratuiti, didatangi oleh individu yang tidak bertanggungjawab, memang niat tak baik. Mereka yang muda juga kadang-kadang dalam kegairahan nak jadi kaya itu juga terpedaya, akibatnya kita kurang ilmu pengurusan keuangan. Namun bagi yang sudah atau diambang kemuflisan, masih lagi ada harapan. Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK misalnya menawarkan program pengurusan dan ketahanan keuangan URUS diperkenal khusus membantu golongan B50 terkesan akibat pandemik. Jabatan Insolvensi Malaysia juga bersedia bekerjasama bagi melicinkan pentadbiran kes kebankrapan. Saya akan plan dululah macam keperluan apa dulu nak beli dulu, and then bila ada lebih tu baru macam fikir macam kehendak sendiri kan, macam self reward lah. Even depan mata sendiri pun boleh jadi scam tu. So berhati-hatilah, macam kalau orang call pun memang saya akan angkat sebab takut emergency apa, tapi bila dah pelik-pelik tu saya akan letak teruslah. Tu bandanya kalau you gaji 2-3 ribu pun tak cukup. Tetapi kalau you pandai berjimat, insya-Allah cukup. Satu lagi, jangan berani buat pinjaman. Kalau pinjaman cukup bulan, dia akan tolak balik. Tak cukup. Kita sebenarnya kena belanja dengan bijak lah. Pilih barang-barang yang kita rasa kita perlu dan banyak untuk menyimpan. Sebab kita tak tahu kalau plan akan datang, kita tak tahu macam ni. Kalau jadi susah lagi, kita tetap ada simpanan. Alhamdulillah, insya-Allah. Apa yang penting, janganlah hidup biar papa asal bergaya, tetapi ukurlah baju di badan sendiri. Jabatan Robert, Berita RTM. Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP berpotensi untuk terus memperkukuh perdagangan dan nilai ekspor negara bagi tempoh beberapa tahun akan datang. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, RCEP yang dianggotai 15 negara mampu meliberalisasi beberapa sektor dengan lebih meluas, khususnya perkhidmatan negara. Melalui kerjasama tersebut, negara mampu memudahkan pergerakan barangan dan perkhidmatan sekaligus mengurangkan tarif barangan ekspor. Dan kita tahu negara kita sebenarnya antara ekspor utama dari segi perkilangan tu electrical, peralatan komponen electrical, dan di situ juga akan diberikan khususan juga dalam RCEP ini bagaimana kita boleh memastikan bahawa tidak orang kata ekspor kita dari segi itu tidak tersekat. Tambahnya, kerjasama ini akan memberi kelebihan kepada negara untuk berdaya saing dengan negara yang lebih maju meliputi Singapura dan Australia. Beliau berkata demikian dalam program Bicara Naratif di Angkasa Puri. Terdahulu, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri menyatakan RCEP adalah perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia. Negara juga bakal menerima manfaat terbesar RCEP dalam kalangan negara anggota ASEAN dari segi ekspor dengan unjuran nilai peningkatan ekspor sebanyak $200 juta Amerika. Tanah yang lembap mempunyai nilai pemeliharaan yang tinggi dalam melindungi ekosistem negara daripada bencana seperti ribut, banjir dan hakisan tanah. Malah ia juga bertindak sebagai penstabil cuaca tempatan dan menyerap karbon. Ya, betapa besar faedahnya apabila kita mengambil perhatian terhadap kepentingannya. Sempena Hari Tanah Lembap Sedunia, kita ikuti laporan khas bersama wartawan Nurhela Razali di salah satu tapak Ramsar yang ada di Tanjung Piai, Johor. Tapak Ramsar ia berfungsi bagi memastikan tanah lembap dipelihara dan diguna secara bijak di peringkat antarabangsa. Malaysia telah mendaftarkan 7 kawasan sebagai tapak Ramsar.
iaitu di Tasik Bera di Pahang, Tanjung Piai, Pulau Kukup dan Sungai Pulai di Johor, Kuching Wetlands National Park, Sarawak, Lower Kinabatangan Segama Wetlands dan Kota Kinabalu Wetlands di Sabah. Tapak-tapak ini dilindungi di bawah Undang-Undang Perhutanan, Taman Negeri dan Tanah sama ada sebagai hutan simpanan kekal, taman negeri atau kawasan perlindungan tanah lembap. Menurut Pengurus Taman Negara Tanjung Piai, Lily Tokiman, Tanjung Piai diisytiharkan sebagai tapak Ramsar pada 31 Januari 2003 dengan kawasan hutan bakau pinggir pantai berkeluasan 526 hektar. Kalau menurut kajian awalan semasa kita nak menjalankan tapak Ramsar ini adalah yang pertamanya adalah disebabkan oleh kawasan tanah lembap itu sendiri yang semakin pupus, dan yang keduanya ia mempunyai kepelbagaian biodiversiti hutan bakau yang tinggi di mana kita ada 29 spesies hutan bakau, dan kawasan ini juga penting untuk kawasan persinggahan burung-burung hijrah. Hari ini merupakan ulang tahun ke-51 penubuhan Konvensyen Tanah Lembap Berkepentingan Antarabangsa atau lebih dikenali sebagai Konvensyen Ramsar. Kempen Hari Tanah Lembap tahun ini turut memfokuskan 3 mesej utama iaitu nilai, pengurusan, pemeliharaan serta pelihara. Daripada segi yang pertama yang paling kita takut ialah tumpahan minyak, sebab sebagaimana yang tadi kita lihat kan, kawasan-kawasan ini melibatkan 2 selat yang besar lah, Selat Melaka dan Selat Johor, di mana banyak merupakan laluan utama bagi kapal-kapal dagang yang besar-besar. Jadi yang amat kita takut sekarang dan yang kita khawatir bila berlaku tumpahan minyak di sekitar kawasan ini, dan dia akan melibatkan satu situasi yang amat teruk lah. Sokongan dan kerjasama semua pihak perlu bagi memastikan inisiatif dan program berkaitan pemeliharaan dan pemeliharaan tanah lembap dapat dilaksanakan. Jadi melalui program kesedaran awam dan tapak Ramsar, masyarakat serta NGO, pihak NGO Badan Bukan Kerajaan dapat mainkan peranan penting dalam sama-sama menjaga tanah lembap negara seperti kelestarian pembangunan kawasan tanah lembap, pengurusan penggunaan tanah yang mampan dan membangunkan nilai semajadi ekologi sebagai sumber ekonomi pelancongan. Bagai aur dengan tebing, itulah antara salah satu peribahasa yang boleh kita kaitkan dengan tema Hari Tanah Lembap Sedunia pada tahun ini. Manusia dan alam saling bergantungan dan saling bertindak antara satu sama lain. Hubungan simbiotik ini mampu mengekalkan kualiti biodiversiti di Malaysia seiring dengan kemajuan negara dalam satu ekosistem yang sihat. Selamat menyambut Hari Tanah Lembap Sedunia. Nurhila Razali, Berita RTM. Baik, berita perdana malam ini kita teruskan dengan perkembangan sukan. Terus bersama Nazri Fahmi. Silakan. Terima kasih Syaril dan Fiona. Assalamualaikum, salam sukan untuk semua. Dimulakan dengan perkembangan sukan badminton. Legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq berharap barisan pemain negara mampu menampilkan prestasi terbaik sekaligus memberi cabaran sengit dalam kejohanan badminton berpasukan Asia BATC 2022 di Shah Alam pada bulan ini. Menurutnya, pemain negara perlu membuktikan mereka mampu untuk mengatasi tekanan beraksi di laman sendiri selain mempamerkan semangat berpasukan yang tinggi. Kejohanan ini turut menawarkan tiket automatik ke pusingan akhir Piala Thomas dan Uber 2022 di Bangkok Mei depan. Dalam masa sama, pemenang pingat gangsa Sukan Olimpik Atlanta 1996 itu yakin isu yang melibatkan juara All England 2021 Lizzie Jia tidak akan menjejaskan persiapan pasukan negara. Dato' Rashid percaya pihak pengurusan Persatuan Badminton Malaysia BAM serta jurulatih mampu mengawal isu berkenaan dengan baik. Lizzie Jia yang berdepan krisis dengan BAM baru-baru ini dipilih sebagai pemain persaingan pertama negara di BATC 2022. Selain pemain ranking ke-7 dunia itu, 5 lagi pemain iaitu Eng Ziong, Aidil Soleh Ali Sadikin, Leong Jun Hao, Lim Chong King dan Jackie Kok Jing Hong melengkapkan barisan persaingan lelaki negara untuk kejohanan dui tahunan tersebut. Sementara itu, pemenang pingat gangsa Olimpik Tokyo 2020 Aaron Chia So Wo-yik akan mengetuai gandingan Go Zifei, Nur Izzuddin Romsani dan Man Wei Chong Ti Kai Wun bagi berguru lelaki. Selain Malaysia, kejohanan itu turut disertai Indonesia, Jepun, Korea Selatan, India, Thailand, Taiwan, Hong Kong, Kazakhstan dan Singapura.
Keserasian antara semua pemain menjadi keutamaan Jose Brett Maloney yang mahukan anak-anak buahnya terus kekal fokus dalam tempoh yang singkat. Ia sebagai persiapan menghadapi kejuaraan AFF bawah 23 tahun 2022 di Phnom Penh, Kemboja antara 14 hingga 26 Februari ini. Menurut Maloney, sesi latihan yang diadakan akan dimanfaatkan dengan baik bagi menilai pemain yang benar-benar layak untuk disenaraikan ke kejohanan tersebut. I'm really looking forward to being back with the group after so long. So for me personally, it's about getting to know the newer players that are here, that we've invited, which is great. And also some of the players that perhaps haven't worked with us for some time. So just to getting to know them, see how they're fitting in with each other and that they can adapt to what we want. Bila ditemui pemberita ketika sesi kem latihan pertama skuad bawah 23 tahun kebangsaan di Stadium Kerajaya petang tadi, semalam Brett Maloney telah memanggil 5 pemain baharu bagi mintai kem latihan berkenaan. Anak buah Brett Maloney akan memulakan kempen kumpulan B Piala AFF bawah 23 tahun berdepan Myanmar di Stadium Prince pada 15 Februari. Bertemu Laos pada 18 Februari dan aksi terakhir kumpulan menentang Indonesia pada 21 Februari. Melaka United FC MUFC terus rancak mempersiapkan pasukan bagi menghadapi musim baharu Liga Malaysia. Terbaru, kelab tersebut menyambar pemain berpengalaman Nur Syarul Ilan Talaha yang bakal memperkuatkan jentera serangan. Nur Syahrul atau Mak Yom menyertai Melaka selepas semusim bersama Sarawak United FC. Musim lalu dia membantu pasukan Sarawak United muncul naik juara Liga Premier sekaligus meraih tiket beraksi di Liga Super 2022. Pemain berusia 35 tahun itu pernah beraksi di Liga Thailand bersama pasukan BG Pathum United pada musim 2020 selain mempunyai pengalaman bersama beberapa kelab tempatan seperti JDT, Pahang, ATM, Negeri Sembilan, Kelantan dan Felda United. Mak Yu juga telah membuat lebih 80 penampilan bersama skuad kebangsaan dengan 14 gol di peringkat antarabangsa. Kehadirannya dalam skuad Hang Tuah mampu membantu menajamkan jentera serangan pasukan itu yang turut dibarisi oleh 3 penyerang import berbisa seperti Efe Dayo Olesigun, Sonny Norde dan Emmanuel Oti. Jagoh larian menara nombor 1 Asia So Wai Ching optimis untuk mengekalkan kejuaraan yang dikecapinya 2 tahun lalu dalam pertandingan Media One Hotel Tower Run yang akan berlangsung di Dubai. Pertandingan yang bakal dilangsungkan Sabtu ini bakal disertai lebih 500 atlet dari serata dunia. Pertandingan ini juga dilihat sebagai satu persiapan baginya untuk menyertai pertandingan kejohanan kebangsaan Amerika Syarikat di Las Vegas pada 27 Februari ini. Persiapan bagi saya sekarang semua okey, berjalan dengan lancar. So all good. So rasanya no problem, no issue. So saya akan bergerak ke Dubai pada Jumaat pagi. Kiranya midnight lah, Khamis. So sampai sana terus duduk dekat Airbnb dan pertandingan next day. Persiapan sebenarnya bermula on and off. Last month I would say masa balik dekat Malaysia tu end of December, so quarantine 7 hari. Lepas tu dah start lah permulaan latihan. Wai Ching juga berharap dapat mencipta rekod dunia baharu dalam kejohanan di Menara Berkembar Petronas yang masih dalam perbincangan dan akan berlangsung Mei nanti. Sebagai pengasas Malaysia Tower Running Association, dia berharap untuk membawa nama negara ke persada antarabangsa sekaligus mempromosikan sukan larian menara agar dapat memupuk minat sukan itu dalam kalangan rakyat Malaysia dan luar negara. Wai Ching berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Bersua kembali. Jumlah bilangan rumah penduduk terlibat dalam kejadian puting beliung di sekitar Ipoh Ahad lalu kini meningkat kepada 305 berbanding 219 buah sebelum ini. Menurut Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner Yahya Hassan, bilangan itu meningkat berikutan terdapat lagi penduduk yang membuat laporan di beberapa balai polis sekitar Ipoh. Setakat ini, beliau menjelaskan tiada sebarang kes kecurian di kawasan terlibat dan pihak polis akan melakukan pemantauan di kawasan tersebut. Nasihat saya kepada orang ramai, pertama sekali kepada mangsa-mangsa yang mengalami bencana ribut ini, boleh
tampil ke balai-balai polis yang berhampiran, membuat laporan polis untuk memudahkan mereka membuat tuntutan dan juga bantuan daripada kerajaan. Pada majlis itu, penduduk terlibat menerima bantuan tunai RM300 dan kotak makanan bernilai RM100. Penyampaian disempurnakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad. Kita akan menyumbangkan nilaian barang sebanyak RM100 dan wang tunai sebanyak RM300 daripada agensi saya yang dibekalkan oleh pihak YAPIM, iaitu barang-barang keperluan barang kering, dan wang tunainya daripada tabung musaadah JAKIM. Baik, untuk segmen hashtag ini saya nak tanya Syaril. Syaril ada anak perempuan kan? Ada. Mesti banyak-banyak Karina. Ada 2 orang. Yang paling susah sekali masa nak ikat rambut. Baik. Ada kena mengena dengan hashtag kita malam ini kerana kita hendak kongsikan cerita seorang ibu yang terpaksa menghabiskan masa membuang mainan dari rambut anak perempuan dia, Syaril. Oh, berapa lama? Kita saksikan. Okey, jom. Okey, ini dia para penonton. Seorang ibu terpaksa menghabiskan masa 20 jam untuk membuang mainan yang telah berpintal pada rambut anak perempuannya. Dalam insiden tahun lalu itu, Liza Sisling Holzel membuang 150 biji mainan Bunchams yang berada di atas rambut anaknya yang berusia 7 tahun itu. Berkongsi pengalamannya itu, dia turut menasihatkan ibu bapa untuk memantau anak-anak dan tidak menyalahkan syarikat pengeluar mainan berkenaan. Baik, ini pula detik cemas yang dialami seorang nelayan di Brazil. Dia berada di luar pantai Rio Grande do Sul, Brazil. Telah dikejar makhluk aneh. Makhluk tersebut mempunyai mata bercahaya dan badan yang panjang. Selain pantas mengejar bot nelayan terbabit, makhluk misteri itu telah membuat kemunculan sebanyak 10 kali. Namun terdapat spekulasi menyatakan 2 cahaya yang mempunyai mata itu adalah lampu dan berkemungkinan akibat daripada refleksi cahaya. Baik, perkembangan hashtag tadi mengakhiri berita perdana edisi 2 Februari 2022. Ikuti program inklusif musim kedua selepas ini bersama Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi. Juga dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.